Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam selaku pengacara majlis, yang dimuliakan pengurusi yang terkuasa masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat bersama pada pagi yang ceria ini dalam majlis ilmu yang kita akan bincangkan tentang at-tuma'ninah indal ibtila', ketenangan apabila ditimpa ujian. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal, kita orang beriman ni sentiasa duduk dalam keadaan tenang. Sama ada kita ketika mendapat kesenangan kita syukur, dan ketika mendapat ujian kita sabar. Di antara ujian kepada umat Islam di mutaakhir ini, kita lihat umat Islam dan juga bukan umat Islam, iaitulah kedatangan virus corona yang ditakuti oleh ramai manusia dan termasuklah kita juga. Berbagai-bagai langkah penjagaan yang telah dibuat sehingga berlaku dalam sejarah dunia ini. Kalau kita lihat 5 hari bulan 3 itu, Kaabah pun kosong. Biasanya kalau ada apa-apa ketakutan, orang lari ke Kaabah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata di para ulama, takut kepada makhluk kita lari darinya, tapi takut kepada Allah kita berlari kepadanya. Itu perbezaan yang sangat ketara. Mana takut kepada makhluk kita lari daripadanya, kan? Tengok ada benda-benda yang berbahaya, kita tak akan pergi dekat. Tapi takut kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan lari kepadanya. Kenapa pergi masjid? Kenapa banyak beribadat? Kenapa nampak sedih bertaubat? Aku takut pada Allah Azza wa Jalla. Itu perbezaan. Maka apabila Allah SWT uji hamba-hambanya dengan penyakit-penyakit yang pelik-pelik, kalau kita lihat isu penyakit yang pelik ni banyak. Dia mari satu babak, kemudian hilang hak ni, mari lain pula. Terutamanya apabila ada di kalangan manusia ni melakukan beberapa jenis maksiat yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka pada waktu itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan hantar mari auja, penyakit yang tidak berlaku pada orang lain. Mana penyakit itu tukar-tukar. Namun begitu para jemaah sekalian, apabila datangnya penyakit, ada masalah, kita mesti sentiasa bersama dalam keadaan ini, iaitulah merapatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun dalam bahasa dia panggil at-taqarrub ilallah. Mana taqarrub ilallah artinya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mana makin kita banyak ujian, makin kita dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tersebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya, iaitulah orang yang beribadat kepada Allah Azza wa Jalla pada saat huru-hara. Di saat kegawatan yang berlaku, kita banyak ibadat. Biasanya bila gawat ni, orang tak terlupa ibadat. Kebiasaannya. Nah, kita tak usahlah gawat sangat. Waktu kenduri anak pun macam nak jamak dah solat.
Ada dah sudah tanya fatwa ustaz dah. Jamak kenduri ada ustaz. Kenapa? Oh gawak ni tak sempat ni. Takkanlah tak sempat nak berhenti solat 2 rakaat 4 rakaat solat zuhur kan. Solat asar tu ada habis majlis dah. Itu pun sudah gawat dia. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ma'qil bin Yasar dia kata al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Beribadat waktu susah itu, susah ini kata di para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia kata semua jenis susah. Tak kira lah susah tu dalam masalah peperangan ke, susah tu waktu berlakunya fitnah, ikhtilatul umur, tak tahu terumbang-ambing masyarakat nak gimana tak tahu. Maka pada waktu itu orang ni banyak beribadat, tidak banyak mengulas isu-isu, orang itu lebih baik daripada orang yang tidak beribadat pada saat lain. Masya Allah tabarakallah. Itulah di antara hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim dan lain-lain. Kata di ulama hadis, dia kata itulah sepatutnya orang mukmin apabila ada masalah al-hurub ataupun lari kita kepada Allah Azza wa Jalla untuk menenangkan fikiran, untuk menenangkan keadaan. Baiklah para jemaah sekalian, bila kita kata ujian, maka Allah Subhanahu wa taala letakkan dunia ini semuanya mu'arradatun lil ibtila. Kita sendiri ni Allah Taala cipta untuk diuji. Sebagaimana dalam ayat Quran yang para jemaah baca setiap malam. Surah apa yang kita baca setiap malam? Surah Al-Mulk. Nah, banyak dah masjid saya tengok duk foto state Surah Al-Mulk untuk dibaca. Saya kata sambil-sambil kita bergurau dengan orang masjid, kita kata foto state ni agak-agaknya sampai bila? Sebab satu foto state jangan 5 minit, tahan lama. Kita nak sekejap ya, dalam masa sebulan saja untuk dibaca foto state. Sebab surah Al-Mulk tu 30 ayat kan, 30 ayat kalau dihafal satu malam satu ayat, 30 hari khatam, boleh ingat dah. Kalau tidak sampai bila kita, kalau foto state tu tak ada, tak baca, rugi kita. Coba naik taraf sikit. Jangan kata ustaz saya dah tua tak larat. Cuba dulu. Nah, usaha nak ada. Sebab bila kita ada usaha, Nabi SAW sebut dalam hadis, siapa dia baca Quran, dia mahir ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat yang mulia. Siapa dia baca Quran wahwa yuta'ati, susah nak baca, nak hafal pun penat tak. Satu malam ni orang panggil sampai tidur setengah malam kita siapa nak hafal satu ayat Al-Mulk. Kita kata Masya Allah, falahu ajran. Nabi kata dia boleh 2 pahala. Kenapa tak nak? Kan? Kita ni hidup di antara 2 ya, pahala dengan dosa. Yang ketiga, waktu free, waktu tak ada apa-apa. Maka kita ambil lah pahala, peluang berpahala ni, sentiasa kita gilap, kita gunakan masa yang ada ini untuk menambahkan pahala kita sentiasa. Sebab kita dengan Allah Azza wa Jalla amalnya sikit, pahalanya besar. Kalau nak kira amalan yang kita buat dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla sangat-sangat sedikit. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis, tidak ada seorang yang betul boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan dia. Sahabat-sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah? Tuan sendiri? Nabi kata, wala ana. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu, kecuali dengan limpah kurnia daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan bayangkan, kita solat subuh berjamaah, cukup dah satu syarat kan, solat subuh berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah, kata Nabi SAW, kemudian dia duduk berzikir. Kita ni sambil kita duduk dengar tazkirah, kita zikir subhanallah subhanallah kan. Kita baca zikir pagi kita hatta tatlu'as syams, sehingga terbit matahari, naik matahari. Orang panggil syuruk. Hari ni syuruk kita pukul berapa tu? 7.21. Mengikut dalam pejabat mufti dah keluar, lebih kurang kena tambah lagi 15 minit. 21 jam 15 36 7.36 kita pun salat 2 rakaat. Apa dia dapat pahala? Ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Masya Allah tabarakallah. Di saat orang duk sibuk visa tak boleh pergi umrah ni,
Kita cakap, oh tak payah pergi sana lah untuk sehari dua, nak pergi pun tak boleh. Orang ada di sana disuruh balik gara-gara coronavirus punya penangan. Tak, kita kata tak apa, mari Masjid Ghufran je, kita duduk sini, boleh pahala haji dengan umrah. Sebut boleh pahala haji dengan umrah, jangan sebut boleh haji sini, mari pejabat agama larak-marak kita kata ada haji kat sini pula kan. Pahala haji dengan umrah. Dan banyak lagi, Masya Allah, beberapa hadis Nabi SAW. Nanti ada masa kita ulang balik cerita ni. Hadis Nabi SAW yang menyebut tentang amalan yang berpahala haji. Masya Allah, tabarakallah. Pasal itulah orang-orang muda ni duduk main dalam, sama-sama dia di Facebook. Dia kata waktu Kaabah tak boleh masuk, kamu bising. Masjid tepi rumahmu tak pernah kunci, tak sampai-sampai juga. Benar juga tu. Masjid tepi rumah tak kunci pun, tak pergi juga. Waktu Kaabah kosong, orang di Mekah tu, kamu sibuk. Kita sibuk apa? Kita duduk kat sini. Kita mengatakan itu semua tu ujian Allah Azza wa Jalla. Dalam awal surah Al-Mulk yang kita baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sambung. Banyak tahun duduk baca waktu state ni. Wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebenarnya di antara hikmah Allah SWT turunkan ayat ini, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pilih supaya baca ayat ini pagi malam-malam. Kenapa? Ayat ini ayat motivasi. Allah ciptakan kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok siapa di kalangan kamu yang baik amalan. Maknanya kita duduk di atas neraca timbangan. Aku beri kepada kamu masa yang cukup atas dunia. Daripada kita tak ada, khalaqal maut, asalnya kita mati kan. Kemudian sekarang ni hidup, selepas pada ni mati balik. Tak kira lah berapa umurnya, 50 tahun, 60, 70, mati semula. Kemudian hidup balik, al-hayah. Para ulama tadabbur, dia kata kenapa Allah mulakan allazi khalaqal mauta wal hayah. Dia mula dengan mati dulu baru hidup. Kenapa? Ada hikmah. Sebab matinya sekejap, hidupnya lama. Bila? Di akhirat esok. Kita sekarang dulu tak ada, sekarang ni kita ada, hidup sekejap kan? Kemudian bila kita mati, lepas pada ni akan pergi ke alam barzakh, alam kubur. Itu dia panggil zaman transit. Orang duduk dalam kubur tak kekal, dia panggil transit je. Transit pun kalau kita dapat selamatkan diri kita, alhamdulillah. Siapa dia kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa dia selamat daripada azab kubur, yang selepas daripadanya lebih ringan. Kemudian hidup balik di akhirat, tidak ada mati sama sekali. Yatana'amun, ahli-ahli syurga, semuanya nikmat yang Allah SWT anugerahkan. Maka kerana itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, syurga itu dimasuki dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla, bukan semata-mata amalan yang kita buat. Nanti ada orang salah faham. Kalau macam tu tak payah beramal lah kita, pakai tunggu syurga, macam mana boleh? Tak. Kita pergi ke bank, buka akaun pun tidak, patut nak ambil duit, sukar. Ada orang ni dia nak pergi haji. Dia ada buku kuning tu, buku kuning dulu kan ada buku kuning tabur haji tu. Dia gigi daftar, Masya Allah, tabarakallah, boleh tahun 100, 2100. Dia kata saya daripada kecil lagi daftar ada buku ni. Orang tabur haji kata itu daftar buku, daftar naik haji belum lagi ni, baru daftar hari ni. Artinya kita dengan Allah Azza wa Jalla kena ada usaha, menunjukkan kesungguhan yang kita tu nak kepada keredaan Allah Azza wa Jalla. Kita tu nak kepada syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita kena tunjuk komitmen kita, kena tunjuk bagaimana kita dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla itu. Maka para jemaah sekalian, bila kata liyabluwakum, dalam ayat ini Allah Ta'ala, aku uji kamu. Ujian ini apa? Ujian dalam pelbagai-bagai jenis. Ada ujian yang bersifat keduniaan, ada ujian yang bersifat keagamaan,
dan ada ujian-ujian yang lain-lain maka kita lihat apa yang disebut oleh para ulama. Dia kata uji itu ada beberapa kategori. Para jemaah sekalian, kita tanda. Yang pertama, kita bila sebut ujian, kita nampak orang kena kita, saya diuji, saya telah di macam-macam kita kata. Tapi para ulama dia berbeza. Dari sudut kategori ujian ada 3 tanda, tuan-tuan. Yang pertama sekali, as-sabru ala ta'atillah, sabar melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jalan-jalan menuju kepada Allah terdapatnya awaik ni maknanya duri-duri dan rintangan. Sebab apa? Sebab biasanya jalan menuju keredaan Allah Ta'ala ni dihalangi oleh benteng nafsu. Nafsu tak suka. Berbeza dengan jalan maksiat. Jalan maksiat disokong oleh nafsu dan syaitan. Dua kuasa besar dalam dunia ini akan memberi kepada kita, beri apa? Beri sokongan. Siapa dia? Nafsu dan syaitan. Tapi nak taat kepada Allah SWT, yang menyokong kita malaikat dan nafsu yang terdidik. Nafsu, an-nafsu al-mutmainnah, kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu yang baik yang terdidik. Tapi para jemaah sekalian, nak didik nafsu perlu kepada mujahadah. Ini kita bercakap bahasa tasawuf dipanggil. Nak didik nafsu perlu pada mujahadah. Kalau kita baca dalam kitab-kitab sejarah ulama-ulama besar dalam dunia ini, siapa dia, kita kata Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi contohnya, Sahal At-Tustari, imam-imam yang tabi'in, Al-Hasan Al-Basri dan lain-lain. Kalau kita baca dalam sejarah mereka mengatakan apa dia? Dia kata jahadtu nafsi, kabattu nafsi 20 aman. Aku lawan nafsu aku 20 tahun. Lepas pada 20 tahun barulah nafsu tunduk kepada apa yang kita nak. Kita hari ni berlawan tak lawan dengan nafsu? Berlawan juga. Orang panggil tarik tali. Sekali dia menang, sekali kita menang, kan? Alhamdulillah, waktu kita menang sampai ke masjid. Waktu kita kalah duduk dalam selimut. Dua tu ya. Nah, contohnya subuh-subuh ni bukan satu cabaran. Mereka mengatakan pengalaman dia 20 tahun bertempur dengan nafsu, sehinggalah nafsu tunduk. Akhirnya tak payah kunci jam, tak payah apa, mereka sendiri yang akan bangun pukul 2, pukul 5 pagi sudah bangun untuk beribadat, bertahajud pada Allah Azza wa Jalla. Maka di situ kita mengatakan sabar melakukan ketaatan perlu kepada kesabaran yang besar dengan 3 cara. Sabar di atas ketaatan 3 cara. Yang pertama, sabar sebelum melakukan ketaatan. Macam mana? Bil tashihin niyah wal ikhlas. Kita kena betul niat kita, ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Betulkan niat. Aku nak pergi masjid ni kenapa? Takut kawan-kawan kata lama Pak Haji tak mari masjid. Ada setengah orang nak pergi masjid kenapa? Tunjuk muka. Ada ke istilah tunjuk muka pergi masjid? Kalau sekali-sekala tunjuk muka, muncul di kedai kopi, takut kawan-kawan kita kata lama tak muncul, sakit ke demam. Sekali-sekala kita tonjolkan diri, itu tunjuk muka. Tapi ke masjid lah, bukan tunjuk muka, tapi menunjukkan al-ubudiyatu lillah, kita ni beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata aku pergi kerana nak suruh orang tengok. Jangan. Sifat siapa nak suruh orang tengok? Sifat siapa? Idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Mereka pergi dengan keadaan malas, nak suruh orang tengok. Itu sifat munafik, wal iyaz billah. Mana yang pertama sekali sabar melakukan ketaatan, iaitulah dengan kita tashih an-niyyah, betulkan niat dan ikhlaskan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ni kadang-kadang bila nak bagi sedekah, duk fikir juga, masjid Kutik Derma nak buat pembesaran masjid, contohlah kita kata. Kita pergi malam ni, aku nak bagi 5,000 ke 10,000. Bawa 2 CS nah. Kalau wartawan ada 10.
Kalau wartawan tak ada, 5. Mana agak awal-awal lagi down, kita punya niat sudah rusak. Jangan duk fikir dalam kepala ada orang ke tak ada orang, siapa tengok ke tak tengok, ada masuk Facebook ke tidak. Nah, kadang-kadang tengok hari tengok ada 5 kamera depan. Tukar-tukar cek. Tak ingat 5 je, naik 10. Ataupun kalau tak bawa buat, aku janji dah, hari ni saya bagi 5, besok saya tambah lagi, supaya puas hati. Itu dia panggil betulkan niat qabla al-amal. Sebelum kita buat kerja, sebelum kita beramal, kita betulkan niat kita dulu. Ini sangat penting. Kemudian yang kedua, sabar waktu melakukan ketaatan. Kita nak taat, biarlah kita duduk dalam kesabaran, bermakna kita berjalan awal pergi ke masjid, niat betul dah, turun daripada rumah, sampai di masjid pula, Masya Allah, Tabarakallah. Yang pertama sekali kita nak turun daripada rumah, iaitulah kita berwuduk siap di rumah. Jangan duk mikir kalau ambil wuduk di masjid untung air sikit kan. Dia duk kira untung sikit untung air tu berapa sen ya. Tapi berwuduk di rumah, tuan-tuan dan puan-puan, keluar daripada rumah kita berjalan ke masjid, sudah dikira berpahala solat. Masya Allah, Tabarakallah. Itu dia panggil awal lagi tasahih ni. Maka dalam perjalanan kita pergi, jangan menunjukkan kita malas, berjalan betul-betul sampai ke masjid. Ada kawan ke tak ada kawan, cukuplah kita bagi Assalamualaikum, masuk, sah awal duduk. Alhamdulillah, saya tengok banyak dah masjid-masjid, dan kita masuk juga dalam masjid kita ni, insya-Allah taala, ahli-ahli jemaah yang sangat berdisiplin. Mari sampai peringkat kalau orang mari lewat sikit, tak ada bahagian dia di sah awal, tak ada. Sah awal telah di-booking oleh pakcik-pakcik kita yang mari awal. Bukan booking dengan sejadah, booking dengan tubuh dia. Booking dengan sejadah tak boleh. Yang ada setengah masjid dia panggil ni kawasan eksklusif ni, tak boleh duduk ni. Jadah pakcik ni yang kacau. Pernah seorang pendakwah bagi tahu, dia dijemput oleh imam pergi ke masjid sebab nak mendamaikan di antara 3 atau 4 orang ahli saf awal. Bukan hak duduk tepi tangga dah ni, hak saf awal berkelahi. Sebab dia kata tempat ni dia duduk 20 tahun dah, takkan awak mari kacau. Masya Allah, Tabarakallah. Sedangkan kalau kita belajar dalam sunnah dan para sahabat, dia suka tukar-tukar tempat. Hari ni dia solat ujung sana, tapi sahawat lah, tengah hari ni sini, malam sana. Sebab nak taksir, nak memperbanyakkan tapak kita salat supaya menjadi saksi kepada kita di akhirat. Bukan duduk satu tempat, itu parking kereta nama dia. Nah, ini kereta saya, tak ada orang ganggu ya. Maka masjid tidak boleh di-booking kecuali kita sendiri body duduk situ, itu hak kita. Siapa datang dah apa? Dia kata al-munakhun liman sabak, kan? Tempat ibadat tu siapa pergi dulu, itulah hak dia. Kecuali untuk Bilal dengan imam, itu tak boleh orang kacau. Dia kita itu khas. Jangan pula angkat kita punya sejadah Bilal esok. Dia kata ustaz kata tak boleh booking. Bilal kali sudah azan orang mari penuh, nak duduk ke mana, takkan Bilal pergi duduk belakang, kan? Sedangkan dia yang pertama sekali mari. Ada orang buat bandingan Bilal dengan imam, siapa hebat? Bilal dengan imam, siapa hebat? Bilal jawab dah, hebat Bilal. Bilal saya jawab. Siapa hebat? Dia 2 dimensi. Kalau gaji imam hebat. Tapi dari bab mari dulu, siapa mari dulu? Bilal dulu. Dalam sunnahnya imam kena keluar kemudian sekali. Imam keluar tu untuk qamat dah. Dia tak masuk awam, dia masuk awal juga dalam bilik dia. Baik. Yang ketiga, sabar ba'dal amal. Sabar setelah kita beramal. Jangan sekali-kali kita tengok perasaan bangga diri, ijabin nafsi, aku ni Masya Allah, Tabarakallah, tengok kiri kanan. Waktu aku mari masjid tadi, saya ada orang pertama. Waktu keluar masjid pun saya yang tukang tutup pintu. Sudah. Apa jadi? Itu dia panggil al-ujub. Dia ada 2. Satu dia panggil riya. Riya ni waktu kita sedang beramal, dia mari nak tunjuk, itu riya. Yura'una nas,
Buat kerana nak tunjuk orang, itu riya. Satu lagi dia panggil al-ujub, al-i'jab bin nafsi. Ini juga meruntuhkan pahala, iaitulah setelah kita beramal, kita kagum dengan amalan kita itu. Kita kagum dengan amalan kita, ini juga berbahaya. Bahkan ada orang ni memelihara, menjaga pahala sedekah 20 tahun, pahala sedekah, tapi runtuh setelah berlaku 20 tahun. Ada ke tidak? Sedekah dia subur 20 tahun. Contohnya kita ada pelajar orang miskin, anak yatim tak? Miskin, kita ambil, kita bela dia, bagi nafkah, infak, dia pergi sekolah, habis sekolah masuk menengah, habis menengah masuk U, habis U dia boleh kerja, dia balik kita dah tua, dia pun tak apa cam dengan kita. Belajar luar negara, kita kata lama sangat, balik-balik lupa tengok pakcik dekat tangga, ingat pakcik mana dah, tak tegur dah. Contohnya, oh dia bercakap pinggang, hei budak, aku sudah mau merempak dulu ni, aku yang bagi infak, aku yang hantar kamu sekolah, aku. Berapa tahun pahala dia tersimpan? 20 tahun. Haba'an mansura, hancur apabila dia mengungkit balik pahala yang dia buat. Allahul musta'an. Maksudnya kita hati-hati. Kalau kita jumpa orang yang pernah kita bantu dulu, tak tolong kita, tak kenal kita, perkenalkanlah. Ana alhamdulillah, pakcik rasa syukur di atas kejayaan yang kamu ni. Ya, alhamdulillah waktu kamu budak-budak dulu, kamilah orang kampung. Jangan guna saya sangat. Kalau guna kami itu maknanya ramai lagi orang lain yang bantu kita. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sekarang ni kita kata kategori nak sabar di atas ujian ni ada 3. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Kita nak sabar melakukan ketaatan ni, saya rasa bukan satu benda yang senang. Nak istiqamah solat berjamaah, satu. Selepas solat berjamaah, beristiqamah dengan zikir lepas solat, 2. Waktu pagi nak istiqamah kita duduk ni. Saya rasa di masjid kita ni sudah ramai yang bertaraf RTM. Betul tak? RTM. Nah, RTM dah. Nah, dia tahu dah istilah tu. Ada setengah pakcik marah, mana ada kerja RTM, saya eksklusif mana tak tahu. Kita kata RTM tu rehat tunggu mati je, bukannya jawatan TV kan. Kita yang bertaraf RTM ni, apa yang kita sibuk lagi? Oi ustaz, saya tak boleh duduk lama ustaz, sakit pinggang. Bawa kerusi mari. Kursi sadar macam-macam ada orang buat. Maknanya kita nak duduk sabar, duduk atas masjid bukan main susah. Ada seorang pendakwah ni, dia buat kajian. Dia kata, aku baca sirah, sejarah orang-orang yang soleh zaman dulu ke zaman sekarang ni ke, kenapa mereka boleh solat sampai baca Quran 2-3 juzuk. Solat malam boleh solat, baca Quran tak jemu-jemu baca dia. Dia kata, tengah aku duk fikir macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan zahirnya alat gadget yang baru yang ada dalam poket kita masing-masing. Aku tengok seorang-seorang duduk 1 jam, duduk dekat stesen bah ke, stesen kereta api ke, duduk kat mana-mana ke, di kedai ke, tepi jalan ke, atas masjid ke, tunduk ya, tak bergerak-gerak dia. Kadang-kadang senyum, kadang-kadang tak senyum, seorang dia. Apa yang kata? Bila aku tengok macam ni, aku buat kesimpulan, dia punya conclusion dia je. Dia kata, Masya Allah, semua benda bergantung dengan hati. Bila hati suka, maka dia akan lekat di situ. Dalilnya kita ni, bila kita buka ni, kan kita sekarang ni diserang oleh 2 mazhab baru dalam dunia ni. Satu mazhab selfie, kemudian mazhab wasafi. Dia ada 2 ya. Mula-mula selfie, lepas tu WhatsApp. Ya, nak suruh punya arak sikit, jadi wasafi. Dia kata, bila aku tengok orang dengan grup WhatsApp dia ni, leka sungguh, lara dia dengan ni. Sebab apa? Hati dia suka. Maka aku buat kesimpulan bahawa orang yang hatinya suka dengan Al-Quran, dia akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebab bila kita nak dengar Allah bercakap dengan kita, falyaqra al-Quran, dia baca Quran. Bila kita nak bercakap dengan Allah, kita solat. Solat itu dia panggil mi'rajul mu'min. Solat itu dikira mi'raj seorang mukmin. Duduk di mana? Duduk di solat dia. Para jemaah sekalian, kita nak mi'raj ke tidak? Mi'raj.
Setiap hari. Bukan ceramah Isra Mi'raj, itu setahun sekali. Kan? Mi'raj ni maknanya setiap hari kita Mi'raj. Kita naik menghadap Allah Azza wa Jalla setiap hari. Bila kita solat. Ulama buat perbandingan, ulama sirah. Dia kata kenapa waktu Mi'raj Nabi pergi seorang, dihantarnya jet nama Burak, ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, bawa ke Baitul Maqdis, bawa ke langit. Waktu aman, tenang. Tetapi kenapa pada malam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah, terpaksa menyusup, sembunyi diri, lari bersama Sayyidina Abu Bakar, naik bukit dalam gua kan. Kemudian cari pemandu, guide, lari, bawa jalan tepi, lari daripada jalan biasa. Sedangkan waktu tu orang nak bunuh. Kenapa Allah Ta'ala tak hantar mari Burak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh di depan rumah Rasulullah tu, orang nak bunuh, naik Burak. Kita naik Burak, pergi ke Abu Jahal, angkat tangan, goodbye, Assalamualaikum, aku nak pergi dah. Apa dah? Apa sebab berbeza? Kata di ulama sirah, dia kata sebab perbezaan ini ketara. Kenapa? Sebab waktu hijrah memerlukan pengorbanan. Jihad, sabar kena kuat. Tapi waktu kita nak Mi'raj, Nabi kita pergi seorang, sebab dia nak menghadap Allah Azza wa Jalla, tak perlu kepada pengorbanan dengan manusia, cukup kita dengan Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, kalau kita nak jihad, kena kuat. Tak boleh main-main, lemah-lemah lari tengah jalan kita. Tapi waktu kita nak salat kita dengan Allah Azza wa Jalla, mana-mana waktu, malam atau siang, cukup dengan kita berwudu. Waktu itu tidak waktu larangan. Allahu Akbar bermakna kita berhubung direct terus kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, itu dipanggil Mi'raj al-Mu'min. Kita berpindah kepada kategori sabar yang kedua tadi. Ingat dah, maknanya taat, sabar dengan melakukan ketaatan itu 3 masa: sebelum buat, ketika sedang melakukan, dan yang ketiga setelah melakukannya. Cuma ketika melakukan tu kadang-kadang ada juga dia panggil khawatir qalbiyah, lintasan hati. Mari tak mari, tengah kita duduk solat ni, Allahu Akbar, bunyi orang masuk air, lak mari dalam hati perasaan, oh aku dulu pada dia. Itu dia panggil khawatir qalbiyah, lintasan hati. Itu dimaafkan dengan syarat kita terus potong, cut. Kita istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tak payah dengan mulut, orang terkejut pula dah. Dengan hati kita juga kita istighfar bahawa ini permainan syaitan nak merusakkan ibadat, nak merusakkan ibadat kita. Maka yang ketiga, kita bagi pada kategori yang kedua dalam bab sabar, as-sabru 'anil ma'asi wal muharramat, iaitulah kita sabar di atas meninggalkan maksiat dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat, yang kedua, sabar di atas perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, nak meninggalkannya. Orang yang biasa dengan benda-benda yang tak baik, nak tinggal senang ke payah? Hei, bukan mudah. Nah, saya selalu tanyalah jemaah, biasa bila kita pergi Mekah ni, kata tuan-tuan, para jemaah sekalian, di antara benda maksiat yang kita payah nak tinggal, benda lain tinggal belakang dah, tapi benda yang kita sangat suka nak tinggal, apa dia? Tuan-tuan boleh tolong jawab tak? Apa? Alik ni nak tinggal apa? Sama juga jawapan, nak tinggal rokok. Oh, payah dah tu nak tinggal rokok, Ustaz. Saya dulu tak solat, sekarang ni solat dah. Solat berjamaah dah, istiqamah 5 waktu. Tapi hok dalam poket ni payah nak lepas dia. Pergi haji, nah, orang lain bawa haji nak mencari haji mabrur, dia masih setia dengan haji malboro. Arafah risau kok, macam mana tak haji malboro? Allahu Akbar. Kita kata ini sabar meninggalkan maksiat, ini perlu kepada jihad. Bukan senang nak tinggal satu benda yang menjadi satu kebiasaan. Dia panggil benda yang dah terbiasa nak tinggal, itulah yang dia katakan mujahadah. Kita tahu benda ni mungkar, kita tahu benda ni maksiat, tinggal. Ambil, belajarlah contoh-contoh dengan orang hebat-hebat di kalangan para ulama.
di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Dia kata apabila turunnya ayat larang daripada minum arak, kali yang ketiga pengharaman, sahabat-sahabat ambil arak di cuahnya tengah jalan, ada yang pecah tempayan. Orang tanya, yang haramnya arak, tempayan tak haram. Dia kata tak boleh, tengok bekas nampak isi. Betul tak? Tengok bekas nampak isi. Jadi dari segi psikologinya, jangan tengok bekas. Kita pun sama juga para jemaah sekalian. Kalaulah benda-benda maksiat yang terbiasa dibuat dulu-dulu masih lagi wujud, kalau ada kesan-kesan, hapuskan supaya kita tak teringat lagi kepada benda-benda yang boleh bawa. Itu dipanggil ujian yang kedua. Ujian yang ketiga, as-sabru 'alal masaibi wa aqdarillahil mu'lim. Ini yang biasanya bila kita kata sabar, kita akan pergi sini ya. Kita akan pergi kepada yang ketiga ni. Sabar. Mana? Saya ditimpa ujian. Itu sabar. Tapi dua kategori yang besar sebelum daripada ni, besar. Sabar yang ketiga iaitulah sabar menghadapi ujian yang Allah SWT timpa. Apabila Allah Ta'ala uji kita para jemaah sekalian, kita jangan minta ujian. Nabi larang, tak boleh nak minta ujian, tak boleh nak minta mati. Kecuali kalau ujian yang akan menimpa itu menyebabkan kita terpelanting daripada agama, terkeluar daripada agama, maka itu boleh kita minta. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftunin. Kata Nabi dalam hadis, Nabi kita aja, apabila Allah, ya Allah, sekiranya engkau nak fitnahkan hamba-Mu dalam agama ni, maka matikan aku sebelum terfitnah. Itu je boleh minta mati. Dalam bab lain, sabar. Yang kata sakit ni, satu hari berapa kena bayar ke hospital, matilah Allah senang, tak habis duit, itu tak boleh minta mati. Kita kena minta al-afiyah, minta selamat, minta selamat. Maka orang yang ditimpa ujian ini, Allah SWT beri kepada kita banyak perkara. Yang pertama sekali, kita kena kembali kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tak akan menimpa kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tak situ. Kenapa aku sakit? Ni ada setengah orang ni, dia telefon saya dekat pukul 12 malam. Dia kata, Ustaz, kenapa Allah Ta'ala beri saya sakit? Kenapa tanya saya? Kita pun macam nak marah juga. Dah lah pukul 12 malam. Dia kata, kalau Ustaz tak jawab, saya nak bunuh diri. Kata tak boleh, dia kena jawab. Saya takut sekarang ni ada rakaman. Nanti kalau dia bunuh diri, polis dengar rakaman, dia kata awak yang menyebabkan dia mati. Susah. Jadi kita terpaksa lah kena betul balik duduk kita, motivasi. Semua ni dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita kena ingat, kita ni tak banyak ibadat. Kita tak mengaku juga kita banyak dosa kan. Kita kata saya ni kurang ibadat. Boleh jadi Allah Ta'ala uji aku ni untuk nak mengangkat darjat. Kita setiap kita tengok orang kena bala, jangan terlalu letak negatif mata-mata. Rumah dia tu kena curi tu, mungkin tak bayar zakat tu. Sedap lalu dia jatuh hukum untuk orang. Untuk kita jangan kata. Untuk orang jatuh hukum, mati stamp tu. Dia tu tak bayar zakat, boleh jadi duit rumah dia kena rompok ke, duit dia, kereta dia hilang ke, apa benda, macam-macam lah kita punya conclusion tak betul. Kita kena kata Allah nak uji dia sebab apa? Allah nak angkat darjat. Yang ketiga, kita kena ingat bahawa aku ni lara, leka, lalai, Allah Ta'ala uji supaya aku kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita letaklah di sini para jemaah sekalian, maka para ulama telah bawa kepada kita banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahawa sesiapa yang diuji, dia sabar, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah Ta'ala akan beri kepada orang yang sabar tanpa limit dia punya pahala. Lagi tinggi dia sabar, lagi besar dia punya pahala, tak ada had. Mari bala kita marah, apa sakit, pergi hospital, doktor pun kena marah kita pula kan. Kita kata kalau kita mengamuk ke, kita marah, sakit hilang tak hilang? Tak hilang. Yang hilangnya apa? Pahala sabar. Jadi itulah yang para ulama mengatakan, biarlah kita kena sentiasa tenang dengan ujian. Allah Ta'ala uji kita dua ya ujian ni. Kita tengok dalam kertas yang saya bagi ni, hakikat syukur ni, dia kata manusia ni dua saja diberi, sama ada dia diuji dengan kesenangan ataupun dia diuji dengan kesusahan. Jadi orang mukmin
Dalam hadis yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, pelik urusan orang mukmin ni, pelik. Semua urusan orang mukmin baik belaka. Dan tidak terdapat kebaikan ini kecuali bagi orang yang beriman. In asabathu sarra asyakar, bila dia dapat benda baik dia syukur. Tengok tanda kita nak syukur, tuan-tuan baca dalam kertas ni. Kalau tidak jadi ceramah syukur pula lagi ni. Maknanya bila kita dapat yang baik syukur. Wa in asabathu darra asabar, bila dia kena ujian dia sabar. Fakana khairan lahu, maka itu lebih baik bagi dia. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Jadi para jemaah sekalian, bila kita kata tenang dengan ujian, bermakna ujian Allah Ta'ala ni dua, sama ada yang berbentuk keduniaan, sama ada berbentuk keagamaan, iaitulah dari bab ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita meninggal taat di atas meninggalkan maksiat, dan kita juga jangan lupa bahawa di sana terdapatnya pahala-pahala yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jadi para jemaah sekalian, tajuk tentang sabar ini panjang. Ada sebuah buku yang saya macam nota lah ni, nota kalau kita duduk free boleh baca. Tajuk dia Tenang dengan Ujian. Kitab ni kecil lah. Tenang dengan Ujian, boleh cari di mana-mana kedai, diterbit oleh Telaga Biru. InsyaAllah dalam ni ada beberapa tip-tip bagaimana kita nak menghadapi ujian-ujian ni supaya kita sentiasa tenang, sama ada ujian dalam bentuk keduniaan ataupun ujian dalam bentuk keagamaan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita sentiasa tenang. Kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir hati tenang. Sentiasa zikir. Bermula bila zikir? Kita bermula zikir kita ni setelah bangun daripada tidur. Kemudian kita keluar rumah. Ni zaman virus corona ni. Orang duk tanya zikir apa kita nak baca supaya selamat, insya-Allah. Tuan-tuan ingat, ada 2-3 zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, bila kita nak keluar rumah, kita baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ingat dah? Cuba kata bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Baca doa, langkah kaki kanan pergi. Sebab bila kita baca doa ni, Nabi sebut kata kufita wa wuqita, kamu dijaga, kamu dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Bila kita pergi mana-mana tempat, nak masuk dalam kedai ke nak mana-mana tempat nak berhenti, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, siapa dia baca doa ni, dia akan selamat sehingga dia tinggalkan tempat itu. Insya-Allah corona tak mari. Kemudian kita bacalah doa-doa lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Zikir pada waktu pagi kena baca, zikir waktu petang kita baca, dan doa-doa maksud yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang disebarkan sekarang ni, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku minta berlindung daripada penyakit kulit, penyakit baras, penyakit orang panggil sopak, penyakit gila, penyakit kusta, dan segala jenis penyakit yang berbahaya. Kita doa banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat kita, insya-Allah. Itulah yang dikatakan tenang dengan ujian. Semua yang Tuhan bagi, dulu kita tak dengar apa hadis ni orang duk baca, tak dengar apa zikir-zikir ni suruh supaya kita baca, tapi dengan mari ujian ni, semua orang pakat lagi. Hari ni bila kita tengok Masjid Haram ditutup sehari dua ni, kira baru kita nampak jiwa orang tu nak pergi ke Masjid Haram. Wa ja'al afidatan minan nas, jadikan hati manusia tu terikat dengan dia seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita nampak ada nilainya. Tapi kalau boleh pergi relax ya, baru ni dia panggil pergi relax ya. Orang boleh dapat visa ziarah kan, nak pergi minggu ni, minggu depan, dia boleh je bila-bila saja. Ramai orang pergi. Yang tak kurus umrah pergi juga. Sampai sana duduk mesej, kau ustaz macam nak buat ni? Masya Allah, tabarakallah. Waktu kamu ambil visa tak tanya pun nak pergi macam mana. Sampai sana baru tanya. Macam mana kita nak kursus dalam telefon ni, kita banyak kerja juga kan. Maka biarlah satu benda tu ada nilai yang tersendiri. Mudah-mudahan kita akan selamat di dunia dan di akhirat, insya-Allah taala. Jadi para jemaah sekalian, itulah ceramah motivasi kita, tenang dengan ujian dalam ibadat dan ujian dalam kehidupan, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.